Sebenarnya walaupun FBI certified, sebenarnya di Amerika itu program untuk wrongful conviction, ada juga istilah dia panggil junk science as a matter of subject by itself, yang kebetulan saya buat. Menteri, soalan saya ialah mohon penjelasan dari segi aspek urus takbir governance, kerana sehingga hari ini setahu saya, mungkin Menteri boleh bantu betulkan fakta, bahawa lab yang untuk tujuan test DNA dulu di Kelang itu masih lagi dipunyai oleh kepunyaan swasta. Jadi dari segi governance-nya itu, dari segi independennya itu, adakah ianya terjamin? Tahu saya, kalau tidak salah saya betulkan, kepunyaan Berjaya lab Goblin, sebenarnya saya tak ingat namanya, tapi bunyinya begitu. Tapi memang tujuannya untuk salah satu lab untuk tujuan test DNA. Jadi kalau katakan kita punya kepentingan dengan tuan punya lab tersebut, tuan punya lab, jadi isu dari segi independent finding tu akan ditimbulkan kerana tuan punya dengan izin pecuniary interest terhadap lab tersebut. Ya, Mak Menteri nak bagi Indra Mahkota sekali. Dulu. Terima kasih Dr. Muzi. Saya bangkitkan berkenaan dengan kimia tadi kerana ada signifikan dia anggaran yang dibuat tahun 2011. Pihak kementerian menjangka ada pertambahan dalam 400,000 kes yang patut diselesaikan oleh Jabatan Kimia. Saya nak bertanya, berdasar kepada anggaran belanjawan ini, saya tidak nampak ada signifikan perubahan dari segi fizikal pembangunan berkenaan dengan kimia ini. Banyak pejabat-pejabat kimia yang berada lokasinya dalam kawasan perumahan. Tadi Yang Berhormat Menteri memberi jaminan, saya pun dengar, saya rasa semua orang mendengar berkenaan jaminan keselamatan ini. Tapi apa kata sekiranya beberapa ataupun yang sempat saya lawati atau singgah, pejabat kimia berada di kawasan perumahan yang aspek keselamatannya langsung tidak ada. Setengahnya pagar hanya separuh. Sebagai contoh, satu pejabat kimia di kawasan saya memang terletaknya di kawasan perumahan, dan kawasan tu dijadikan kawasan riadah juga sebahagian daripada penduduk. Jadi aspek keselamatan tu pada mata kasarnya memang langsung tidak ada jaminan sebagaimana yang Datuk Menteri berikan tadi. Dan yang kedua, oleh kerana terlalu banyak kes-kes yang dijangkakan patut diselesaikan oleh Jabatan Kimia, berdasar kepada belanjawan ini tidak ada satu perancangan untuk menunjukkan bahawa peningkatan dalam aspek keselamatan tadi. Saya kalau boleh nak penjelasan sebab saya terkeliru dengan jaminan itu. Terima kasih. Oleh Yang Berhormat Balik Pulau mengenai dengan DNA test ini, saya ingin katakan di sini bahawa mengenai dengan Kelang tu, setakat sebenarnya ialah sebenarnya ada di bawah Jabatan Kimia ada 3 pusat untuk analisa DNA. Satu di Petaling Jaya, satu di Kuching, dan satu di Penang. Itulah saya ingin jawab tadi bahawa setakat makluman yang saya sedia ada, tiada lagi di Kelang tu. Kalau ada, I think bukan kena mengena dengan DNA, ataupun dia satu lab yang outsource buat analisa. Dulu kita ada masalah melamin misalnya, kita lantik kapasiti kita tak mencukupi, because results had to be thing, we had not ban itu import atau tidak, is money all the way, so we had to ini kita perlu outsource kepada pihak luar. Tapi DNA punya hal as saya tahu, tak ada di luar, di outsource kepada pihak swasta, selain daripada yang ada di Kuching, di Penang dan di Petaling Jaya. Tapi saya akan nanti minta tambahan maklumat ataupun minta pegawai untuk membincangkan perkara ini. Dari segi Yang Berhormat Indra Mahkota, pihak berkaitan dengan keselamatan, ya kita tidak nafikan bahawa lokasi sebahagian tempat-tempat itu kerana dia satu bersejarah, dan dulu diorang duluan di sana daripada perumahan, tapi perumahan pergi dekat sama diorang, bahawa ada yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut. Tapi setakat ini tidak ada masalah berkaitan dengan pihak keselamatan. Dia semua pejabat kimia di negara ini, kecuali yang baru, tapi yang besar-besar itu dikawal oleh pihak polis bantuan. So dia sebagai antara security area. Tapi di mana barangkali kita akan buat semakan lah kalau ada yang
meragukan, kita boleh tinjau perkara tersebut. Tapi biasanya di mana lab yang sensitif semua ini, DNA ataupun dealing dengan toxicity dan seterusnya, dia bukan diperolehi di semua lab, ya, hanya di lab-lab yang besar. Menteri, sikit saja. Menteri, saya mohon sedikit kalau Menteri punya maklumat. Sejauh mana setakat ini pakar-pakar kimia kita ataupun kita panggil forensic expert kita, yang mana kenyataan mereka diterima oleh mahkamah, kerana kebanyakan kes-kes berprofil tinggi, kebanyakan, saya tak nak sebut di sini kerana melibatkan identiti, kebanyakannya terlepas disebabkan oleh keterangan forensik yang dipertikaikan. Jadi, walaupun tadi Menteri mengatakan ianya certified oleh FBI dan sebagainya, tetapi dari segi kita tengok laporan media sebagai banyak kes-kes, terutama homicide kes sebagainya, keterangan-keterangan ini amat longgar, dan itu akan mentemplak credibility jabatan, yang mana saya rasa sepatutnya tidak berlaku. Indra Mahkota. Balik pulang. Saya katakan tadi bahawa tidak ada keraguan dari segi profesionalisme pakar-pakar kita, khususnya forensik saintis semua ini, dan mereka terlatih bukan saja dari segi, saya rasa etika, tapi dari segi profesionalisme, dari segi latihan yang ada. Amat sukar untuk dipertikaikan. Saya sendiri tahun ini 2 kali melawat mereka untuk meninjau di situ, dan memanglah bila you panggil saintis tersebut di depan mahkamah dan dia bekal maklumat seperti mana yang betul dan benar daripada analisa yang dilaksanakan, itu pihak mahkamah untuk menginterpretasikannya. Satu antara yang berkepentingan di situ. So memang sentiasa pihak lawan nak mempersoalkan kebolehan mengkali agensi dalam perkara ini, dan keputusan akhirnya dibuat oleh pihak hakim. Tapi saya boleh beri jaminan bahawa jabatan kimia di negara ini ada antara jabatan kimia yang dihormati di rantau ini. Saya sudah maklum kekurangan belanja, dan mangkali kalau tidak nampak di situ dalam tujuan utama ialah memastikan R&D semua ini, patent semua ini, hak cipta ini diterjemahkan kepada kekayaan melalui wealth process. Dan mungkin pada waktu itu saya akan disclose lebih lagi spesifik perkara-perkara yang berkaitan. Menteri, sedikit saja sebelum Menteri ya, semua penjelasan Menteri, sebab saya tengok ada semacam perkara yang perlu diperbetulkan dalam pembangunan harta intelek di Malaysia. Sudahlah kerja-kerja hak cipta di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, urusan-urusan inovasi, urusan-urusan kreatif yang lain di bawah Kementerian Sains. Ini pula adalah di bawah, untuk urusan lain pula, pembangunannya pula di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi saya risau bahawa kerja-kerja inovasi masih lagi perlu diperbaiki banyak, tapi yang dibentuk banyak agensi. Saya khawatir nanti jadi masalah inter-department problem. Jadi saya mohon, sebab bagi saya kerja-kerja inovasi dan kerja-kerja yang perlukan pengkhususan dan fokus yang tinggi. Jadi saya rasa mungkin Menteri boleh menjelaskan apa rasionalnya Jabatan Perdana Menteri terlibat dalam kerja-kerja R&D, Kementerian Domestik Negeri, dan sepatutnya pada pandangan saya Kementerian Sains dan Inovasi merupakan kementerian yang cocok untuk melakukan kerja tersebut itu. Sebelum Menteri bergulung, pohon berkasih Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri juga telah pun menggulung, semasa menggulung katakan terdapat berbagai bentuk pembaziran. Soalan saya kepada Yang Berhormat adalah, adakah Kementerian Sains pernah terfikir kita ada electronic government, kita ada sistem electronic government, tetapi baru-baru ini Suruhanjaya Pilihan Raya telah mencadangkan di mana supaya jumlah 5.2 juta rakyat Malaysia yang layak mengundi tapi belum mendaftar, sekiranya mendaftar setiap orang kena bayar RM3.50. Saya kira-kira sekurang-kurang 18 juta ringgit wang rakyat hangus kerana sistem pendaftaran pengundi ini. Adakah Kementerian Sains dan Teknologi kita adakan sistem online secara automatik, setiap rakyat Malaysia capai umur 21 tahun, dalam MyCard-nya ada microchips, terus jadikan dia layak untuk mengundi.
Saya rasa ini akan menjimatkan masa, guna tenaga dan juga ada reflect the true spirit of electronic government. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, perkara ini tidak ada bangkit pada dengan asal Itulah saya tadi. ingin Jadi katakan. boleh ada jawab secara Okey. perintah lalu. Saya jawab pada balik pulau saja. Saya pikir balik pulau ini soal durian sedap saja. Ini banyak soalan-soalan. Anyway, saya reserve komen saat ini. Nanti bila rang undang-undang itu di bawah, kalau sempat minggu depan, you boleh bahaslah habis-habisan those concern. Mengenai dengan typing ini, dia penerima dana ya, mesti ini dulu. I think typing. Dia, saya rasa, we are the client, the technology is there. Okay, terpulang pada SPR untuk nak minta peranan kepada kita. SPR di bawah parlimen kan independent, tak boleh dictate sama dia. So, the technology is available there untuk kita. Okay, untuk menggulungnya seterusnya. Satu lagi pasal tenaga nuklear, agensi nuklear yang tak jawab. Okay, agensi agensi nuklear Dan angkasa, Menteri, angkasa. nuklear. Mengenai dengan perihal pembangunan sektor nuklear, adalah saya maklumkan bahawa peranan MOSTI di sini adalah sekedar dari segi teknologi dan licensing. Okay? Kita dua ada agencies, AALB dan itu licensing board, dan Nuclear Agency Malaysia adalah bahagian R&D. Jadi pembangunan sektor tenaga nuklear keseluruhan adalah di bawah KTTHA. 3 jawatan kuasa telah pun ditubuhkan. 1 jawatan kuasa pembangunan sektor tersebut diletakkan di bawah TNB. 2 jawatan kuasa yang lain itu yaitu perihal legislatif dan keselamatan di bawah perihal ALB, Atomic Energy Licensing Board, ya, dan R&D di bawah pihak MOSTI juga termasuk ALB untuk perihal R&D. Setakat ini jawatan kuasa tersebut telah pun berbincang dan memesyuarat, dan saya difahamkan telah pun mengemukakan laporan-laporan tersebut yaitu kepada jawatan kuasa induk yang dipengursikan Menteri KTTHA. Jadi setakat itu saya boleh jawab di situ karena sektor pembangunan tenaga ini di bawah kementerian yang lain. Bagi pihak Saya kesedaran, minta penjelasan sikit boleh? Sikit. Saya tidak mahu bertikaikan jawapan Ibu Mat. Cuma Ibu Mat kata tugas ataupun peranan Kementerian Berhormat setakat ini bukanlah menjadi kementerian yang asas untuk mengendalikan urusan ini. Tetapi kalau Yang Berhormat kata begitu, saya nak pengesahan mengikut laporan ini 2 tahun 2010 dan 2011 dengan anggaran kita peruntukkan hampir 200 juta untuk tujuan peranan yang terhad di bawah Kementerian Berhormat tu. Untuk apakah jumlah yang begitu besar? Kerana mata-mata untuk peranan yang agak sedikit untuk pelesenan dan pemetolehan saja. Saya kalau boleh beri sedikit detail berkenaan dengan kedudukan ini. Terima kasih.